lihat daripada screen single sign on ni, untuk login, first time login, sistem akan minta tuan-tuan dan puan-puan set dahulu password. Okay, password baru. So sebab saya dah pernah login, so sistem ni tak akan minta lagi sekali lah. Tapi tuan-tuan just follow sahaja dia punya steps untuk minta masukkan password, secret questions, macam mana tuan-tuan set dekat dalam account bank dan sebagainya. Okay, kalau terlupa password, just boleh klik sahaja pada password. Kemudian kena provide secret question yang tuan-tuan set tadi lah. Okay, so for username, masukkan user ID, email ID kita. Okay, macam saya n.asia. So email kita n.asia@um kan. Email ID just n.asia saja. Password, masukkan yang current password email sekarang lah. So bila tuan-tuan dah berjaya login, benda portal ni in future akan gantikan My UUM sekarang. Okay, so kalau tuan-tuan lihat di bahagian atas ni, kita ada link ke email, online learning, website, UUM-IT website, campus map, my box, and then dekat sini kalau lupa password boleh change password. So katakan tuan-tuan nak akses kepada email, just klik pada link atas ni sahaja, and then sistem akan redirect masuk ke email. Okay, itu maksud dia single sign on. Okay, so katakan tuan-tuan nak masuk ke online learning yang saya akan demo sebentar lagi, just klik pada link online learning. So tuan-tuan akan terus dibawa ke page online learning dengan automatic login lah. So tak perlu login lagi. Okay, so untuk sesi ni saya akan just bagi brief je introduction macam mana features online learning yang baru. Yang lama kita panggil learning zone, tapi yang baru ni kita rebrandkan dia, panggil dia online learning. Okay, engine kita upgrade sikit. Sebelum ni mungkin engine sisi rendah sikit kan, jadi kita sisi dia bagi tinggi sikit lah. Okay, so ini page nya. Okay, untuk tuan-tuan boleh cuba, mungkin nanti boleh balik, boleh cuba. Boleh type URL ni learning.uum.edu.my. Tapi bila kita dah launch SSO nanti, bila tuan-tuan type learning.um.edu.my, akan redirect masuk ke page SSO tadi. Okay, so untuk sebelum kita launch sahaja boleh type learning.um.edu.my ni. Okay, so masa login ni, dekat bahagian atas ni kita ada academic sessions. Yang sekarang kita berada di academic session 2014-2015 lah. Maksudnya kita ada semester A141 dan A142. Betul? Semester depan A142 masih lagi dalam session 2014 dan 2015. Mudah, kita akan archivekan mengikut session ataupun online learning ni lah. Kita archivekan mengikut session. Sebelum ni kalau tuan-tuan perasan, masuk aja new semester, tuan-tuan punya nota dah tak ada. Betul? Okay, kali ni kita panjangkan sikit. Instead of every semester tu kita kumpulkan by session. So that means untuk semester A141 dan A142 masih ada. Semester in 2015-2016 A151 baru akan keluarkan yang fresh tu. But nota tuan-tuan semua tak hilang. Dia masih ada pada bahagian archive. Kita akan tunjukkan waktu training macam mana nak loadkan balik nota-nota yang ada. Tak perlu nak upload balik satu-satu. Dia ada cara dia. Okay, so link untuk page yang sebelum ni ataupun yang dah kita archivekan semester dah lepas, kita akan letak pada bahagian atas ni. Okay, dekat sini sekarang yang ada A132 lah. Kalau saya klik, dia akan masuk ke learning zone lama. Okay, alright. So dari segi interface, di bahagian kiri saya rasa tak banyak beza. Cuma sebelum ni kalau tuan-tuan dah selepas login, My Courses akan display di sebelah kanan. Betul? So untuk yang version baru, dia akan display dekat bahagian tengah. So kalau tuan-tuan ada semua course yang diajar pada current semester tu, semua akan dilistkan kat sini. Okay, so saya akan tunjuk sikit macam mana cara nak masukkan nota. Okay, untuk course, saya ada course contoh di sini.
Okay. So sebelum ni, macam mana tuan-tuan masukkan nota? Daripada USB, daripada PC, browse, choose, call pusat komputer, cakap saya dah masukkan nota tapi student tak nampak. Betul? Ada tak? Rupa-rupanya tuan-tuan just masukkan repository, tak publish pun dekat student. So that's why student tak nampak. So untuk case ni, kita nak mengatasi masalah yang tak nampak tu, dia ada satu cara yang cepat lah. Nanti dekat DKJ 2 dengan 4 dia tak boleh pakai USB. So that means sebelum kelas dah nak kena prepare siap-siap semua bahan pengajaran dekat dalam kita punya online learning. Okay. So untuk interface, kalau tuan-tuan perasan, sebelum ni sebelah kiri dia tak ada navigation. Betul? So right, navigation ni sebenarnya adalah untuk memudahkan tuan-tuan nak navigate. Contoh, setiap semester kita dah by default setkan ada 14 topik. So refer kepada 14 minggu yang kita ada tu. Untuk navigation, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dan dia adalah shortcut dalam setiap topik ni apa yang tuan-tuan masukkan. Sebelum ni tak ada page navigation. Student dan lecturer akan nampak navigation page ni. Okay, so kalau tuan-tuan nak edit, kalau tuan-tuan nak edit page ni, katakan tak suka dengan layout topik ni, nak letakkan dia by week. So apa yang tuan-tuan boleh buat, setkan pada course ni. Pada menu administration, kita ada edit settings. Okay, just klik sahaja pada edit settings. Okay, pada bahagian bawah ni, course format. Okay, topik format ni, tukarkan dia jadi weekly format. Okay, number of section ni, macam sekarang saya ada 14 section, maksudnya 14 minggu lah. Katakan tuan-tuan nak jadikan dia 7 sahaja, just pilih, kemudian save. So kalau perasan dekat navigation ni pun akan ada 7 weeks sahaja. Dan dia punya layout dah by weekly. Ini tuan-tuan boleh edit. Okay, so cara kalau tuan-tuan perasan di sebelah kiri ni kita ada menu administration. Ini menu penting untuk pensyarah lah. Pensyarah boleh configure, boleh check student dan sebagainya. Boleh set course, nak buat restore, nak buat backup, nak import bahan-bahan daripada course sebelum ni. Semua menu ni. Student tak akan nampak menu ni, hanya pensyarah saja yang nampak. Okay, kalau nak pastikan apa yang student nampak, kita ada switch role di sini. Sebelum ni kalau siapa yang biasa pakai, switch role ada dekat bahagian atas ni, right? So kali ni dia ada dekat bahagian ni. Okay, so macam mana cara nak masuk nota? Simple sahaja. First step, mesti turn editing on. Itu mesti ingatlah, setiap kali nak masuk data, mesti turn editing on dahulu. Okay, klik dekat turn editing on. Nak pastikan tuan-tuan betul berada dalam turn editing on. So dia punya simbol ni ada add and activity, ada icon-icon ni semua. Itu maksudnya tuan-tuan dah berada dalam mode nak masukkan bahan. Okay, untuk pakai features yang baru ni, konsep dia drag and drop. So apa yang tuan-tuan perlu ada, satu, PC mestilah up to date. Browser mestilah browser yang terkini. Tak boleh pakai IE version 9 tu ataupun version 7 tu. At least version 10 dan ke atas yang support latest punya compatibility, baru boleh pakai features yang latest ni. Okay, kalau masih lagi pakai Windows XP, memang tak boleh. Okay, so macam Dr. Syamil cakap lah, walaupun dah upgrade tapi Angel lama lagi, Angel dah besar, dah bawa kereta lama lagi, sama je lah, betul tak? Okay, so kereta pun kena tukar, jalan pun kena besar, barulah boleh. Okay, so macam mana nak masukkan bahan? Saya ada bahan dekat saya punya USB. Boleh tuan-tuan boleh ubah satu screen untuk LMS. Lagi satu saya punya nota ada dekat sini. Konsep dia drag and drop. So ingat je nak masukkan bahan dekat mana. Contoh dekat week ni, saya nak masukkan bahan. Yang ni saya tak malas, saya nak delete dulu lah. Just, kalau nak delete, delete sahaja. Edit, delete sahaja. Okay, so sekarang saya dah clear kan. Dekat week first ni, saya nak masukkan bahan untuk bagi student nampak.
So saya ada bahan dekat saya punya pen drive ni. Saya ada bahan, saya ada slide, ada 3 guideline yang saya nak masukkan. Okay, tuan-tuan boleh drag satu-satu. Contoh saya masukkan entry document ni kat sini, drag saja. Okay, ataupun ada banyak nota, saya nak masukkan guideline dengan syllabus ni. Okay, just select. Kalau banyak tu select, lepas tu dekat keyboard tu tekan control. Okay, control, select. Ada 2 nota ni, lepas tu just bawa je lah di sini. Okay, senang. Okay, so ni features dia yang terbaru. Okay, so nak masukkan nota lebih cepat lah, tak payah nak browse, lepas tu lupa sudah tak nampak. Okay, ni features dia yang utama. Okay, so katakan tuan-tuan nak move kan daripada topik 1 ni, dah masukkan bahan dekat topik yang second ni. Katakan nak mengajar minggu ni, bahan semua dah masuk kan, nak mengajar first topik yang ni dulu. So just move sahaja benda ni, boleh move around, drag je. Sekarang yang nota yang saya masukkan tadi ada dekat second week, yang first week tadi yang lain saya nak mengajar. Okay, so macam mana nak pastikan student kita nampak tak nota yang kita masukkan ni? Okay, sebagai pensyarah, dekat bahagian menu administration, kita ada satu menu switch role to. So, boleh sentiasa pakai, nak tengok macam mana keadaan student nampak. Klik pada switch role to, ambil role student. Tuan-tuan tak akan nampak semua ni lah, sebab saya admin, saya nampak dah semua. Okay, pensyarah dia akan nampak student, case, semua ni saja. Klik pada student. Okay, so ini student akan nampak. Beza tak dengan page kita kan? So navigation dia nampak, administration dia nampak ini je. Nampak grades. Lepas tu kalau kita ada buat quiz, ada questions. Kemudian ada role. Lepas tu students boleh dia punya profile nak ubah. Okay, so saya admin, saya nampak lah ni, saya administration. Okay, kemudian bahagian kanan ni. So dekat sini, kalau tuan-tuan perasan, dia cuma nampak week 8 hingga 14. Mana pergi week 1 tadi yang saya pindahkan? Sekarang dia jadi is not available. Betul? Yang ni pun is not available. Maksudnya tuan-tuan dah masukkan bahan, tapi tak benarkan student untuk lihat. Macam mana nak confirm benda tu? So selepas dah tukar role kepada student, make sure kita return balik kita punya role to my normal role. Okay, klik. So pastikan tuan-tuan dapat role balik pensyarah. Kalau tuan-tuan perasan, apa beza di antara nota ni dengan nota yang bahagian ni? Tegang dengan grey, tak tegang. Hal ni tegang, hal ni tak tegang. So maksudnya yang tak tegang ni kita hide kan daripada student. Okay, macam nak confirm benda tu, pastikan kita turn editing on dulu. So dekat sini ada simbol mata. Okay, sini mata terbuka. Okay, so that's why student nampak. Itu je. Kalau nak bagi student nampak yang ni, just buka aja mata ni bagi student nampak. So dia jadilah tegang balik. Nak tutup week second ni, tutup. Okay, yang lain ni pun tutup. Okay, saya pun dah disablekan yang lain-lain tu. Okay, cuma sekarang ni I dia cuma ada pada week 12 hingga 18 sahaja. Sebab dekat topik section tadi saya cuma ambil 7 week saja. Betul? Okay, katakan so sekarang ni tuan-tuan confirm balik, betul ke student nampak nota yang week pertama ni je? Okay, switch role balik kat student tadi. Okay, nampak? Hanya week ni sahaja. Yang lain ni dia tak nampak. Tapi tuan-tuan rasa macam benda ni semak lah. Kalau tak nak bagi nampak, baik tak payah tunjuk benda ni. So macam mana nak buat? Tak nak bagi keluar is not available ni, just aktifkan 1 week je lah. So macam mana nak buat benda tu? Pergi dekat edit settings ni. Instead of pilih tadi 7, pilih 1 saja. Save. Okay, so student nampak yang ni je lah. Okay, boleh main explore kat situ. Okay, so katakan next week pula nak masuk balik, nota semua dah masukkan, dia tak akan hilang. Okay, just pergi saja dekat course format ni. Nak display semua dekat student 14 week. Okay, biar dia tengok semua, save changes. Okay, mata ni semua turn editing on, bagi student nampak semua.
So turn editing off. Switch role to student. So dia akan nampak lah. Okay, simple sahaja. Okay, itu cara untuk masukkan bahan. So kalau yang macam Dr. Syabani mention tu, content dan resources 40%, betul? So kalau nak dapatkan KPI punya tu, mestilah ada information, content, resources, activities dengan assessment. Activities ni mesti create forum. Kalau tuan-tuan biasa pakai forum, dekat sini ada latest news, maksudnya boleh create new forum. So ada all the topics dekat sini. So kalau nak create new topics, okay, ni sebagai role student. So nak add new topic, boleh add kat sini. Ini dikira sebagai activities. Ini contribute 35%, betul? So at least kena ada 3. Sama ada forum, chat dan sebagainya. Okay, nak back balik ke course, dekat atas ni kita panggil dia breadcrumb ni. Boleh navigate, klik dekat course kita. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk contoh. Katakan tuan-tuan ada bahan dekat Google Drive or your Dropbox. Okay, nak ambil nota daripada sana, nak share dekat sini. Sekarang apa yang online learning ada, integration dengan Dropbox dan juga Google Drive. Nota semua simpan dekat sana, nak share sahaja dengan student kat sini. Okay, so apa yang tuan-tuan boleh buat, first mesti ada account di Google Drive and also di Dropbox. That one must, mesti ada account dulu di sana. Okay, kemudian turn editing on. Okay, katakan saya nak masuk pada topik 15 Disember ni, saya nak masukkan nota Dropbox saya. So dekat bahagian ni, add an activity or resources, just klik sini. Okay, dekat sini kita ada activities dengan resources. Activities ni adalah assignment, inilah forum, quiz, nak buat turn it in. Resources nak masuk bahan sahaja. Okay, katakan saya nak ambil daripada saya punya Dropbox tadi. Resources ambil file, klik add. Okay, yang merah-merah ni compulsory untuk isi. Okay, so dekat bahagian sini, kalau daripada pendrive, just boleh drag saja masuk kat dalam ni. So sekarang saya nak ambil daripada saya punya Dropbox. Dekat sini ada select file, ada add dengan create folder. Kalau nak organize nota, masukkan dalam folder, boleh create folder dulu. Kalau tak nak, just add file, klik. Okay, dekat file picker, ini nama dia file picker. So sebelah kiri kita ada server file, recent, upload. Upload kalau nak ambil daripada pendrive ataupun PC. URL, private files, you punya private tapi limited size-nya. So dekat sini kita ada Google Drive ataupun Dropbox. Katakan saya nak ambil daripada Dropbox, klik sahaja pada link Dropbox. Untuk first time, sistem akan minta login ke account Dropbox dulu. Kalau katakan dah pernah pakai, dah pernah login, so dia akan automatic displaykan semua nota yang ada dekat dalam Dropbox. So daripada sini dia akan panggil Dropbox punya account lah. Okay. Kalau nak pakai Google Drive, dekat sini pakai Google Drive, klik sahaja. First time pun dia minta user ID. Kalau dah sekali sahaja dia minta, lepas tu dia dah kenal lah. So just boleh upload saja. So ini contoh saya ada nota daripada saya punya Dropbox. Saya tunggu aja file ni, saya nak pilih salah satu je. Just select saja yang lain, biarkan default setting. Select this file. Okay, kemudian dia memang ada kat sini, save sahaja and return to course. Okay, so sekarang saya dah ada nota dari Dropbox. So macam tu je lah. Katakan nak buat nota ataupun tambahan daripada URL ataupun YouTube, nak share video dengan students. So apa nak buat? Sebelum ni mungkin tuan-tuan kena ingat ataupun pergi YouTube, search dia punya URL, dapatkan link, copy dekat choose link tu dekat sini. Tapi untuk yang version baru ni, tuan-tuan tak perlu. Pada resources, just klik pada URL, add. Okay, dekat name ni kena masukkan, yang benar-benar semua wajib. Okay. So external link ni,
Kalau dah tahu link, masukkan teruslah. Sekarang ni tak tahu link, baru nak search video dekat YouTube. Okey, klik dekat choose a link ni. Okey, dekat sebelah sini pilih YouTube video. Okey. So dekat sini search video, straight boleh search daripada sini. Katakan nak tahu video pasal language kan? Klik search saja. So dah keluar video YouTube. Okey, apa yang tuan-tuan boleh buat, pilihlah mana-mana video, select. Lepas tu dekat sini dia punya URL, make sure dia ada dekat sini. Okey, dekat appearance ni ada sedikit settings untuk mencantikkan dia display. Kalau nak bagi dia display dekat course tu, pilih embed. Kalau nak bagi dia buka dekat new tab, pilih automatic. Okey, just pilih ni je, embed. Kemudian save and return to course. Okey, contohnya kalau student display ni, student nampak ni. Okey, YouTube. So dia punya link akan display kat sini, dia boleh terus play lah. Okey, so lagi satu, tuan-tuan kena pastikan browser tuan-tuan ada latest flash. Okey, ini kena pastikan lah, ini tak ada flash lah ni. Okey. Okey, setakat tu ada soalan tak? Siapa yang ada banyak kelas, katakan dia mengajar satu kursus, grup yang sama, masukkan bahan pada grup satu je, satu grup saja. Contoh di grup A, masukkan bahan dekat grup tu. Apa yang tuan-tuan boleh pakai adalah function import. Pergi dekat grup yang tak ada bahan tu, grup B, nak masukkan bahan, pakai function import ni, dia akan importkan bahan daripada course tadi yang mana? Grup A. So, semua bahan yang kita ada dekat situ, kita boleh pilih mana yang nak, boleh masukkan, mana yang tak nak, tak payah masukkan. Pakai just function import saja, tak perlu nak upload satu-satu kemudian. Ya, sebiji-sebiji. Format dia kena sama. Katakan dekat grup A tadi, dia punya format adalah topic outline. So, grup B pun kena setkan dia punya layout tu topic outline. Tak boleh dekat sana grup topic outline, dekat grup B buat weekly. So dia akan lari dia punya format tu. Kena exactly sama format. Ya? Adjust dia punya setting je lah. Adjust setting je. Sekali je adjust. Okay. So lagi soalan? Kalau tak ada apa-apa, saya dah menerangkan secara ringkas penggunaan online learning yang baru, yang mana kita akan launch dalam masa terdekat. Tapi kalau tuan-tuan dah kursus memang dah masuk dekat dalam ni, memang dah ada. Cuma yang belum dikemas kini adalah senarai pelajar dan juga senarai pensyarah. Mungkin tuan-tuan login, tuan-tuan tak nampak lagi course tu sebab belum dikemas kini di peringkat sistem akademik ASIS kita ataupun GAIS kita. So kalau nak play around yang mana dah ada kursus, boleh tengok pada sesi A141. Kat dalam ni pun masih ada A141. Boleh login, boleh try masuk nota, make up daripada course semester lepas, masuk ke semester ni kita akan tunjukkan waktu training dengan TLC nanti. Okay, biasa kat yang tu depends on TLC punya schedule. So untuk features yang baru ni, memang the role is very clear. So that means students, they got their own role, and lecturers, they got their own role. So for lecturer roles, this is what they got. And then for students, they have a very limited access. They only can see what lecturers publish only. So in terms of security, yes. But in terms of if you are conducting quizzes, so it's all depend on your settings. So we have a case where one of the students, the lecturer said the quiz need to be answered the next few hours, right? But they can answer this questions right away. What happened is the settings, just the settings. For lecturers, there's enable and disable some features. That one is on the lecturer's part. Maybe in future class or in future training, we will discuss in details. So kalau dah tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama yang diberikan. So kita jumpa lagi pada training akan datang yang akan dikendalikan oleh TLC.